Saya Nur Syah Ismail, inilah berita utama hari ini. PAP lancarkan manifesto pilihan rayanya bertajuk Dunia Berkisar Barisan Segar Azam Berkobar yang menjadi hala tujunya membawa Singapura mengemudi dunia yang sudah berubah. Ini adalah satu amanah yang saya pikul dengan seluruh hati saya untuk memberikan yang terbaik demi rakyat Singapura. Parti Pekerja juga lancarkan manifestonya hari ini berteraskan cogan kata berkhidmat untuk Singapura. WP juga dengan rasmi memperkenalkan 4 muka baru. The bigger objective is to make sure that we assemble good teams and individuals who can actually work in the interest of Singapore and Singaporeans. Salam sejahtera. Parti Tindakan Rakyat PAP melancarkan manifestonya bagi pilihan raya umum akan datang dengan slogan Dunia Berkisar, Barisan Segar, Azam Berkobar demi masa depan yang lebih cerah untuk anda. Semasa melancarkan manifesto itu, Setiausaha Agungnya yang juga Perdana Menteri Lawrence Wong berkata, parti itu sudah bersedia menangani masa-masa sukar dengan tekad dan kepimpinan baru. Pilihan raya umum kali ini adalah yang pertama bagi PM Wong sebagai Perdana Menteri dan pemimpin PAP. Menurutnya, beliau telah membentuk pasukan kepimpinan yang terbaik untuk berkhidmat kepada rakyat dan Singapura. PM Wong menyifatkan pilihan raya ini berlangsung pada satu saat genting dalam sejarah negara. Meskipun PAP telah menerajui pembangunan negara selama 6 dekad, beliau mengakui bahawa lanskap politik dan masyarakat kini sudah berubah. Ini adalah satu amanah yang saya pikul dengan seluruh hati saya untuk memberikan yang terbaik demi rakyat Singapura dan negara kita. Saya juga telah berusaha sedaya upaya untuk membentuk pasukan kepimpinan yang terbaik demi berkhidmat kepada rakyat Singapura, menyokong anda dan bersama-sama dengan anda. Pertaruhan dalam pilihan raya kali ini adalah tinggi katanya, terutama dalam menjaga kepentingan Singapura di tengah-tengah lanskap global yang semakin kompleks. We will fight harder to protect what we have and work even harder to build what we need. We are ready for this new challenge. We will fight to grow a vibrant economy with good jobs and opportunities for all Singaporeans. PAP katanya telah pun melakukan pelbagai persiapan bagi menghadapi cabaran masa depan. We know that cost of living remains a big concern for many Singaporeans, as it does for people in countries everywhere. And if you look at the results of elections in other countries over the past year, you know what has happened. Incumbent parties were either defeated or they suffered major losses. Likewise, in Singapore, we can expect tough fights in every constituency. We cannot take any vote for granted. Always remember, the Singaporean voter is a discerning and a tough judge. We must fight hard for every single vote in every single constituency. PM Wong turut mengumumkan seramai 32 calon baharu PAP bagi pilihan raya umum akan datang, iaitu jumlah tertinggi calon baharu yang pernah diperkenalkan setakat ini. Daripada jumlah itu, 24 akan dicalonkan di kawasan yang kini dipegang oleh PAP, manakala 8 lagi akan bertanding di kawasan pembangkang. Calon-calon baharu itu, kata PM Wong, datang dari pelbagai latar belakang seperti tentera, ahli akademik, sektor swasta, kesatuan sekerja dan agensi-agensi khidmat sosial. 13 daripada mereka wanita. Lebih ramai calon PAP akan diperkenalkan secara rasmi di peringkat kawasan undi sekaligus memberikan gambaran lebih jelas tentang para IP kanan yang bakal berundur. Dengan kempen yang akan bermula Rabu depan, PM Wong berkata pasukannya bersedia untuk turun padang bagi mendapatkan mandat rakyat. Dalam pada itu, Menteri Negara Kesihatan Merangkap Penerangan dan Pembangunan Digital Rahayu Mazam berkata,
Manifesto itu mencerminkan komitmen PAP dan menggariskan perancangan yang jelas untuk meningkatkan mutu kehidupan rakyat termasuk masyarakat Melayu Islam. Mungkin tidak semuanya dilakukan sempurna, tetapi ini adalah usaha yang kita akan terus cuba perbaiki. Saya rasa penting juga untuk kita faham bahawa dalam masyarakat kita itu ada pelbagai perkara yang harus difikirkan. Selain daripada isu-isu yang mungkin menyebabkan kerisauan dan kekesalan dalam masyarakat, ada juga isu-isu yang kita telah usahakan yang sebenarnya adalah isu orang kata bread and butter tentang pembangunan masyarakat, membantu dalam masa yang sukar para belia, kesihatan kita, dan ini adalah usaha yang kita telah dukung untuk sepanjang lama. Ia juga telah menunjukkan hasil kerana kalau kita lihat masyarakat kita, masyarakat yang amat kita banggakan, berpendidikan, maju. Para calon baru PAP berkata manifesto parti itu mencerminkan suara rakyat dengan perancangan jelas untuk memperbaiki kehidupan dan menjamin masa depan yang lebih cerah. Ia juga menunjukkan komitmen PAP terhadap kepelbagaian idea dalam membina Singapura yang inklusif dan progresif. Ada banyak yang di atas tentang manifesto. Kalau kita tengok dalam manifesto ada satu section tentang sports dan budaya, warisan seni dan sebagainya. Dan saya rasa masyarakat Melayu kita boleh can look forward into, dan manifesto ini menunjuk bahawa pemerintah PAP akan mendengar kesan-kesan oleh semua penduduk di Singapura dan rakyat Singapura, dan kita akan membuat sedaya upaya apa yang kita boleh untuk memperbaiki kehidupan rakyat Singapura. In party conferences previously, you would have heard the mention of diverse opinions within the party, and the party is looking to refresh ideas, to get newer members to contribute new ideas, new perspectives, and I think the action that PM has taken to introduce 32 new candidates speaks for itself. I think the manifesto lays that out. It is comprehensive. There is many ideas that we have taken from Singaporeans, from residents. I think they will see a lot of their views and their voices in them, and I think it will help really for us to engage residents and persuade them that we are the party that they should support. Liputan di pihak pembangkang kami bawakan selepas ini termasuk langkah Parti Kemajuan Singapura PSP perkenalkan dua bakal calonnya bagi SMC Marymount dan SMC Kebun Baru. Rinciannya selepas ini. Selamat bertemu kembali. Dalam pada itu, saudara Parti Pekerja WP turut melancarkan manifesto mereka untuk GE 2025 dengan tema Berkhidmat untuk Singapura. Manifesto itu digambarkan sebagai alternatif yang berani dan bertanggungjawab dalam menangani isu-isu penting seperti perumahan, penjagaan kesihatan dan kos sara hidup. Manifesto itu merangkumi pelbagai bidang yang dibagikan kepada 5 bahagian dengan 125 usulan dasar dikemukakan di bawah ke-5 bahagian tersebut. Antara cadangan utama WP termasuk pengenalan pengecualian cukai barangan dan perkhidmatan GST, pelaksanaan gaji minimum dan penghapusan jawatan Datuk Bandar. WP juga menegaskan bahawa manifesto itu disokong oleh rekod parti dalam mempengaruhi dasar-dasar nasional. It will depend on whether or not we can get into Parliament to be able to push those ideas. And that's where the ball is in the court of Singaporeans from next week onwards, that whether or not they are prepared to have more credible, rational, responsible opposition MPs in Parliament so that we can be able to advance these policies in Parliament. And so the answer to your question is that we will start right away as soon as we are able to have the opportunity given by Singaporeans to be able to push these policies forward. Sementara itu, Setiausaha Agung WP Pritam Singh memaklumkan bahawa WP akan bertanding kurang daripada 1/3 daripada 97 kerusi parlimen pada pilihan raya kali ini. Namun begitu, beliau tidak mendedahkan jumlah calon yang akan diketengahkan mahupun kawasan undi yang akan ditandingi. Dia berkata perkara itu akan diumumkan apabila tiba waktunya.
Pada 2019, WP menyatakan bahawa objek jangka sederhananya adalah untuk bertanding dan memenangi 1/3 daripada kerusi di Parlimen, dan WP juga katanya telah menumpukan pasukan dan memilih individu yang benar-benar mampu berkhidmat demi kepentingan Singapura dan rakyatnya. What we try to do is we try and find a good mix of people who can add to the debate in Parliament, because that's where it matters. And some people, of course, are stronger on the ground, far more stronger, far more comfortable on the ground, and I think they can contribute to public service as well. So we try to represent a broad church for people who want to serve Singapore and who want to work for Singapore, and we try and find the best people we can. Selain melancarkan manifesto mereka, Parti Pekerja juga memperkenalkan 4 muka baru yang bakal bertanding dalam GE 2025. Dua daripada mereka merupakan Cik Siti Alia Abdul Rahim Mattar dan juga Encik Abdul Muhaimin Abdul Malik. Encik Abdul Muhaimin, 35 tahun, merupakan seorang pengurus kanan hartanah di Majlis Bandaran Aljunied Okang AHTC, di mana beliau bertugas sejak tahun 2015. Graduan jurusan kejuruteraan mekanikal dari Universiti Teknologi Nanyang NTU ini mula melibatkan diri dalam kegiatan sukarela bersama WP sejak 2019. Beliau dijangka akan bertanding di GRC Sengkang bagi mengisi kekosongan kerusi yang ditinggalkan selepas peletakan jawatan raisahan sebagai anggota parlimen pada penghujung tahun 2021. Antara keprihatinan utamanya adalah cabaran yang dihadapi oleh masyarakat Melayu Islam, khususnya golongan muda. Saya berusaha untuk memajukan masyarakat Melayu Islam supaya mereka setanding dengan masyarakat yang lain. Dengan itu saya mahu menolong masyarakat Melayu muda kita yang keciciran untuk menaikkan taraf mereka dengan melanjutkan pelajaran mereka dengan lebih jauh lah. Cik Siti Alia Abdul Rahim Mattar pula merupakan seorang peguam yang berkhidmat di sebuah syarikat perusahaan berbilang negara atau MNC. Sebelum itu, beliau pernah berkhidmat di Penguasa Kewangan Singapura atau MAS selama 8 tahun. Cik Alia telah menjadi sukarelawan WP sejak setahun lalu dan aktif menyertai pelbagai kegiatan akar umbi, termasuk sesi kunjungan dari rumah ke rumah untuk mendampingi penduduk. Saya menyertai Parti Pekerja kerana saya merasakan bahawa rakyat Singapura memerlukan lebih banyak perwakilan dalam parlimen. Dan Parti Pekerja telah menunjukkan yang mereka adalah parti yang boleh dipercayai, yang kredibel, yang bekerja keras untuk memperkenalkan polisi yang memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat. Dua lagi muka baharu yang turut diperkenalkan ialah Eileen Chong, 33 tahun, yang berkhidmat dalam sektor impak sosial sebagai Ketua Tinjauan dan Inovasi di Asia Philanthropy Circle, serta Kenneth Tiong, 36 tahun, seorang pengarah di syarikat teknologi SenseMake.ai. Hanya Encik Tiong yang disahkan akan bertanding di GRC Aljunied. Parti Kemajuan Singapura PSP mendedahkan 2 calon barunya hari ini. Jeffrey Khoo yang pernah menjadi sebahagian daripada pasukan West Coast dalam pilihan raya umum 2020, kali ini akan bertanding di SMC Marymount. Tony Tan, suami kepada naib pengerusi pertama Hazel Phua, pula akan bertanding di SMC Kebun Baru. PSP menyatakan ia mahu kehadiran pihak pembangkang yang lebih berkeupayaan di dalam parlimen. Currently, the composition of opposition members in the House is too small in number. We need that voice in the House to articulate all the issues harboring in the hearts and minds of our Singaporeans. Jeffrey Khoo ialah CEO di sebuah firma perundingan pertanian. Dia berkata mahu mengutarakan isu-isu kos sara hidup, pekerjaan dan pendidikan. Selain itu, isu iklim juga sesuatu yang dekat di hatinya. Sementara itu, usahawan pendidikan dan permainan Tony Tan berkata beliau akan memperjuangkan dasar-dasar pendidikan serta jagaan masyarakat yang lebih teguh. Bekas penerima beasiswa SAF ini pernah bertanding di bawah Parti Perpaduan Nasional NSP pada 2011. Beliau juga membantu isterinya Cik Phua dengan operasi di lapangan bagi PSP pada GE 2020. Mantan anggota Parlimen dilantik NMP Raj Joshua Thomas mengumumkan bahawa beliau tidak akan bertanding dalam pilihan raya umum akan datang.
Dalam satu catatan media sosial, Encik Thomas menyatakan beliau mahu membina pengalaman terlebih dahulu. Beliau meletak jawatan pada Februari sekaligus mencetuskan spekulasi bahawa beliau mungkin bertanding dalam pilihan raya akan datang. Perjumpaan Hari Raya cukup besar diadakan setelah 400 anggota dua keluarga ini teruskan tradisi berkumpul 5 generasi sempena Lebaran. Kita ikuti keindahan sambutannya sekembali berita selepas ini. Saudara, suasana Lebaran masih lagi hangat dirasakan. Pada Sabtu lalu, suasana penuh mesra dan nostalgia menyelubungi home team NS Khatib apabila lebih 400 anggota dua keluarga besar berkumpul untuk satu perjumpaan Hari Raya. Daripada bayi yang baru lahir hingga keluarga emas berusia 88 tahun. Apa yang bermula sebagai sesi bergambar keluarga pada tahun 1950-an kini berkembang menjadi acara rasmi sejak 1998. Tradisi ini menyatukan dua keluarga besar iaitu keluarga Encik Muhammad Dia dan Encik Abdul Latif yang berasal dari Kampung Melayu di Jalan Yunus. Kali terakhir mereka berhimpun dalam skala besar adalah pada tahun 2016. Namun pandemik COVID-19 dan pemergian beberapa anggota keluarga telah memperlahankan kesinambungan perjumpaan ini. Tahun ini, suasana kembali semarak dengan pelbagai aktiviti menarik sebelum acara mencapai kemuncaknya menerusi sesi bergambar keluarga. Nyai saya dan yai saya yang bernama Haja Fatimah dan juga Haji Sulaiman, dia berasal daripada Indonesia di sebuah kawasan yang bernama Kebumen, dan sampai sekarang lah anak pinaknya semua berjumlah lebih kurang 500 lebih gitu. Waktu itu kerana pemerintah British mengendaki Kalang tu dijadikan depot. Jadi orang-orang di sana dipindahkan di Kampung Melayu. Banyakkan orang itu dari pulau-pulau selatan yang ada ya. Kebanyakan campuran lah Melayu, Jawa, Bawayan dan segalanya. Inilah masanya, satu-satu masanya yang kita boleh berjumpa. Nak mengharapkan waktu kita sangat tak cukup waktu lah nak jumpa tiap-tiap orang kan. Jadi sinilah medan untuk kita berjumpa. Enterprise ST mungkin menyimak ramalan ekspornya bagi keseluruhan tahun ini. Ini sebagai respons kepada situasi perang tarif yang berubah-ubah. Ini juga sedang ekspor domestik bukan minyak Nodex meningkat 5.4% bulan lalu, iaitu jauh lebih rendah daripada pertumbuhan 14.1% yang diramalkan Reuters. Ini juga lebih rendah berbanding pertumbuhan 7.6% yang dicatat pada Februari. Bagi ekspor produk elektronik yang meningkat hampir 12% bulan lalu setelah tumbuh 6.9% pada bulan sebelumnya. Ini ukuran permintaan lebih kukuh bagi komputer peribadi, cakra media dan lita bersepadu. Ekspor bukan elektronik pula meningkat 3.8% susut banding pertumbuhan 7.7% pada bulan sebelumnya. If you look at key sectors at hand, I think we are most negative and bearish on the external facing industries. This will consist of the machinery and transport, chemicals and related products, and the miscellaneous manufacturing industries in Singapore. Value-wise, these industries are the one that has the highest trade exposure to China, and as well to the global trade as well. Timbalan Perdana Menteri Gan Kim Yong berkata gangguan akibat tarif Amerika Syarikat membentangkan peluang-peluang baru sekiranya Singapura cukup tangkas untuk merebutnya. DPM Gan berkata pemerintah akan bekerjasama dengan negara-negara yang sependapat untuk memperluaskan perkongsian perdagangan. Ini di samping menjalin perikatan baru dan memperbarui Pertubuhan Perdagangan Sedunia WTO serta memperkukuh sistem perdagangan berbilang hala. Encik Gan berucap kepada komuniti perniagaan di sebuah acara DBS. Beliau merupakan pengerusi pasukan bertindak daya tahan ekonomi yang dibentuk pemerintah sebagai respons kepada tarif Washington.
Presiden Tharman Shanmugaratnam berkata para pelajar pijak secara intelektual masih perlu bersikap rendah hati. Ini agar mereka boleh terus belajar, meneroka dan mengekalkan disiplin kebenaran. Berucap di acara sambutan ulang tahun ke-20 Sekolah Tinggi Matematik dan Sains NUS, Presiden Tharman menekankan sekolah tersebut bertujuan memupuk pelajarnya dengan etos keberanian intelektual dan merendah diri. Beliau juga mengajak para pelajar supaya sentiasa muskil tentang dunia dan tentang satu sama lain, tidak kira apa laluan kita dalam kehidupan. Presiden China Xi Jinping kini berada di Kemboja iaitu persinggahan terakhir beliau dalam rangka lawatan ke 3 negara Asia Tenggara. Beliau menekankan lagi seruannya supaya ditentang hegemoni dan politik kuasa sedang ketegangan perang perdagangan meningkat antara China dengan Amerika. Beijing sudah secara aktif menegaskan hubungannya dengan negara anggota ASEAN dalam usaha memecahkan tembok penghalang dan memperluas ikatan dagangan. Dengan laporan itu tadi, saudara, sekian berita untuk malam ini dan untuk lebih banyak perkembangan sekitar GE 2025, anda boleh lungsuri portal kami di berita.mediacorp.sg. Sehingga berjumpa lagi, salam hormat.